Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara dan saudari sekalian, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya di atas segala limpahan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam yang kita miliki ini. Kita masih lagi dalam surah Al-Hadid. Kita akan mulai baca ayat yang ke-19 dah. Kita akan mulai ayat yang ke-19. Dalam surah Al-Hadid ini ada satu ayat yang mudah sebut pada minggu lepas, dua minggu lepas, iaitu ayat yang istimewa yang pernah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kepada Ali, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sepupunya. Orang tanya Ali, dia kata, wahai Ali, apakah perkara yang istimewa hak Rasulullah ajar kepada awak tentang doa? Lalu Ali berkata, saya berasa heran sebab sebelum pada ni tak ada seorang pun bertanya tentang ini, tentang perkara yang istimewa hak Rasulullah ajar mengenai doa. Kata Sayyidina Ali, Rasulullah ajar ke dia, apabila kamu nak ada sesuatu hajat yang kamu nak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah ayat daripada surah Al-Hadid, iaitulah Subhanallah. Ayat pertama tu sampai ke bizatis sudur, sampai ayat yang ke-6. Sebelum nak berdoa, baca dulu ayat 1 sampai ayat yang ke-6, surah Al-Hadid. Dan satu lagi surah Al-Hash, suratul Hash, start daripada law anzalna hadzal Quran sampai akhir, iaitulah suratul Hash ni surah yang ke-59, mulai daripada ayat law anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'a, ayat yang ke-21, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24. Itulah hak istimewa sekali hak Rasul hajar kepada Ali bin Abi Talib. Dalam pengalaman hal lepas-lepas dah pun begitu. Pengalaman Amr sendiri pun, apabila kita berdoa dengan dimulakan dengan ayat ini, maka Allah cepat mustajab doa tu. Boleh ambil ingatan daripada surah Al-Hadid 1 sampai ayat yang ke-6, lepas tu daripada suratul Hash daripada ayat yang 21 sampai ayat yang ke-24. Hari ini kita akan baca bersama ayat yang ke-19 suratul Hadid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم
والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته
يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. بسم الله. Itulah saudara dan saudara sekalian ayat-ayat yang kita baca, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya selaku amal yang salah dan menjadikannya sebagai pimpinan kepada kita semua, menjadi cahaya pada hati dan pemikiran kita, menjadi ubat pada segala penyakit, dan seterusnya menjadi harta kita yang hakiki dan abadi buat selama-lamanya. Sebagaimana kita sedia maklum, harta ni ada tiga. Ada harta benda, ada harta intelek, dan ada harta rohani. Tiga-tiga harta ni hak kekalnya ialah harta rohani lah, hak kekal. Harta benda tak kekal, harta intelek pun tak kekal. Yang kekal je harta rohani. Oleh kerana tu kita kena berusaha bersungguh-sungguh supaya kita boleh merohanikan semua harta benda kita, harta intelek kita dan semua sekali, supaya ia menjadi harta yang kekal dan abadi. Sumber harta rohani yang paling kaya sekali ialah Al-Quranul Karim. Inilah sumber kekayaan umat Islam, dan orang yang ambil berat terhadap Quran ni kira bertuah lah dia, kaya lah dia dunia dan akhirat. Manakala orang yang tak ambil berat terhadap Quran, mana dia tidak menghargai anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberi khusus kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran juga merupakan satu-satu mukjizat. Mukjizat nabi-nabi yang Tuhan beri ke nabi-nabi zaman dulu habis hilang belaka dah. Kecuali Quran. Quran ni mukjizat dulu, sekarang pun mukjizat, dan tetap menjadi mukjizat sampai hari kiamat. Cuma atas kita lah, kalau dulu Quran ini menjadi mukjizat, kerana Quran ini berada di tangan Nabi SAW dan para sahabatnya, zaman kita pun biar jadi mukjizat juga. Mukjizat ni makna apa? Mukjizat ni suatu benda yang orang tak boleh lawan. Siapa dia nak lawan, orang yang lawan tu kalah, orang yang lawan tu hancur. Samalah di mana-mana zaman pun, orang melawan Quran ni di zaman Rasulullah, di zaman sahabat Nabi, semua kalah belaka dan semua hancur lebuh habis. Sama lah juga dengan orang yang nak lawan Quran di zaman ni. Mana-mana puak, mana-mana kumpulan yang cuba nak lawan Quran, bukan Quran yang hancur, dia yang hancur. Itulah apa yang berlaku dalam sejarah dan akan terus berlaku sampai kiamat. Itulah dipanggil mukjizat. Jadi kalau dulu mukjizat Quran ni dipegang oleh Nabi dan para sahabatnya, sekarang giliran kita pula pegang mukjizat ni. Kita harap Quran juga akan menjadi mukjizat semasa dia berada di tangan kita semua. Tapi kena betul-betul lah, kena betul-betul beriman dengan Quran, hidup dengan Quran dan sebagainya. Walladzina amanu billah, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Sama ada rasul tu, wa rusulihi ni semua rasul-rasul kita beriman belaka. Nabi Muhammad pun kita beriman, Nabi Isa pun kita beriman, semua rasul-rasul hatu-hata ni dia setuai je.
Siapa-siapa tolak salah seorang daripada rasul hak Tuhan hantar mai ke dunia ni, berarti dia telah mengkufuri ataupun dia kufur dengan semua, ataupun dia menolak dengan semua rasul. Ada lagu tu, tak boleh. Macam Kristian, dia terima Nabi Isa, dia terima. Nabi Muhammad dia tolak, tak lagi, jadi kafir jugalah. Kita pun semua juga, kalau kita terima Nabi Muhammad saja, tak terima rasul-rasul yang lain, jadi lagu tu jugalah. Itu dalam bab rasul. Dalam bab Quran pun, bab Islam pun gitu juga. Islam ni pun dia kena terima semua. Dia tak boleh nak pilih, tak boleh. Hak menguntungkan pilih boleh, hak tak menguntungkan tak tolak. Ini berlaku kepada masyarakat ahli kitab, masyarakat Yahudi dan Kristian. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka itu beriman dengan sebahagian daripada kitab, dan mereka kufur dan menolak sebahagian yang lain. Itu ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Kristian. Ahli kitab Quran ni pun ada juga lagu tu. Ahli Quran ni pun ada juga. Sebahagian ayat dia beriman, sebahagian lagi dia tak beriman. Jadi kalau dalam Quran ni 90% dia beriman, ajaran Islam dia beriman, 99% dia beriman, 1% yang dia tak beriman, dia tak percaya, out semua sekali. Tak boleh lagi. Dia kena 100%. Orang yang beriman dengan Allah, dia beriman dengan Rasul-Rasul Allah, dan juga kitab-kitab yang dibawa oleh mereka, termasuklah Quran, ulaika humus siddiqun. Mereka itu pada sisi hukum Allah, pada sisi Tuhan mereka ialah orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi derajatnya, iaitulah derajat siddiqun, orang-orang yang siddiq. As-siddiq mana orang yang amat benar dalam keimanannya. Bagaimana zahirnya, begitulah batinnya. Dalam bab orang beriman ni ada banyak jenis. Pertama, as-siddiqun, orang yang betul-betul beriman. Luar apa beriman, dalam apa beriman. Asal lagi dia panggil al-munafiqun. Al-munafiqun ni lawan pada as-siddiqun. Al-munafiqun ni luar nampak beriman, tapi dalam dia menentang. Itu lawan kepada as-siddiqun. Luar ni macam nak ke Islam, dalam tu bergelegak marah ke Islam, benci kepada Islam. Itu dipanggil munafiqun, iaitu orang yang tidak melahirkan penentangan dia terhadap Islam. Sebab kalau dia melahirkan penentangan dia tu, orang kata kafir terus. Jadi memang takut orang kata kafir, luar nampak manis, dalam busuk marah. Itu golongan munafiqun. Dan golongan ni ada sama-sama. Zaman dulu pada, learning pada, sampai kiamat pada. Iaitulah orang yang tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan Rasul, kecuali luar yang dapat beriman. Jadi kita semua ni, kita harap Tuhan buailah segala penyakit munafik. Penyakit-penyakit munafik itu minta Tuhan buai, kita sendiri pun kena buai, biar kita masuk dalam golongan as-siddiqun, orang yang benar-benar beriman. Apa saja hak yang disebut daripada Allah dan Rasul, kita terus beriman. Sebab kita yakin hak Tuhan rakyat, hak Rasul rakyat ni lah hak paling tinggi sekali, hak baik sekali, hak sempurna sekali. Kalau duk main juga, itu menunjukkan orang itu munafik, tak apa yakin, tak percaya dengan Islam. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau munafik itu, kalau seorang dia panggil seorang, kalau ramai dia jadi jumu'ah munafik, kumpulan munafik. Dia ada geng dia pula ada. Wasyuhada, dan juga orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ni orang yang berjuang di jalan Allah, dan dia mati di medan perang. Itu satu golongan syahid. Tapi Nabi kata syahid ni luah dan banyak. Nabi kata man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang mati terbunuh di jalan Allah, dia adalah syahid. Sama ada di medan perang ke di mana, ke dia buat kerja Islam, akhirnya dia dibunuh oleh musuh Islam. Sama ada mati di medan perang ke, atau mati di mana kerana dibunuh, mati syahid, mati dalam penjara ke,
maka dia adalah mati syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang mati biasa, tidak dibunuh pun, fahuwa syahid, dia adalah mati syahid juga. Dia adalah mati syahid juga. Walaupun mati biasa, tapi dia mati dalam perjuangan Islam. Sebab tu tuan-tuan semua, kita ni kena berjuang Islam dengan niat ikhlas betul-betul untuk meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman tak ada Nabi, tak ada Rasul ni. Dan kita jangan duduk kokeh, biar betul-betul berjuang siapa mati. Boleh kau tak boleh hak dunia ni, tak ada kisah. Tapi ada juga apa saja ni longar skru ni, lama dah berjuang Islam, betul lah tak boleh sikit gapo-gapo, babo lah, tak si nama, tak si sokong dah. Sokong perjuangan Islam, tak boleh gapo satu. Itu dah masuk masa angin itu, sudah masuk angin munafik dia panggil. Orang munafik memang dia berjuang untuk ke benda. Orang munafik zaman Nabi dan di zaman mana-mana pun dia berjuang nak ke benda. Semasa apa kemudian dia pergi lagi, tapi dengan niat nak ke benda tu. Bukan niat kerana Allah, bukan niat cari kerajaan Allah, bukan nak cari kerajaan, nak menegakkan Islam dah. Nak ke benda, tak boleh benda lapak selalu. Berabuh gilah. Hak berjuang tidak ikhlas, berabuh gilah. Tak ada kisah. Dia mau sokong kau tak sokong kau, kita berjuang bukan kerana dia. Kita berjuang kerana Allah, terserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena duduk lagu tu. Maka Nabi kata, wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang mati di jalan Allah, dari pemuda sampai tua, dia berjuang Islam, berjuang ikhlas kerana Allah, dia mati situ. Mati biasa, mati hospital atau mati di rumah, fahuwa syahid, dia adalah mati syahid juga. Yang penting berjuang itu kerana Allah, ikut peraturan Allah, dan berjuang nak meneruskan perjuangan Nabi sengati. Bukan kerana dunia, bukan kerana nafsu, bukan kerana manusia, bukan tu bedak, kerana Allah sengati. Kena ikhlas balik kita. Jangan duk main seleh sikit, balas sama sendiri sikit ke, mula selalu. Kita ni mudah ngerti nah. Mula nak lopak pagas lagi nah. Orang yang mati syahid ini inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Syahid ni, syahid di sisi Tuhan mereka. Apa tu dia kait dengan ayat tu. Orang yang mati syahid inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Mana mati syahid yang diiktiraf oleh Allah. Ada juga orang yang mati syahid di medan perang, Nabi kata dia neraka. Mati syahid di medan perang dah, tapi Nabi kata dia adalah ke neraka. Terkejut sahabat Nabi terkejut. Macam mana ya Rasulullah dia boleh ke neraka sedangkan dia mari ke medan perang, dah mati syahid di medan perang? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia betul lah mati syahid di medan perang. Tapi masa dia turun daripada rumah dia nak mari ke medan perang ni, dia bukan nak mari tu kerana Allah, tapi dia nak mari tu kerana nak pertahan negeri dia, nak pertahan waris dia, nak pertahan tu, bukan kerana Islam. Hak ni pun kena itu molek lah. Orang jadi tentera, jadi polis, jadi pegawai kerajaan ke berapa ke, kalau bos kadar nak pertahan negara, tidak kerana Allah, tidak kerana Islam, tak lagi. Kalau bos duk main kerana mu Malaysia, tak lagi. Tak lagi. Tak sampai ke Tuhan. Dan memang puak-puak nasionalis ni manusia yang berjuang kerana bangsa. Dan nasionalisme ini satu ideologi yang dicipta oleh puak-puak Yahudi. Sebab puak-puak Yahudi ni puak-puak yang memang mempunyai semangat kebangsaan yang sangat kuat. Lalu dia buat ideologi, satu ideologi yang berjuang kerana bangsa, kerana negara bangsa, gotu bangsa, bukan bangsa, tak tahu Tuhan mana. Ini manusia sesat kerana bangsanya. Jadi kalau berjuang kerana bangsa, berjuang kerana negara, berjuang kerana dunia, kerana tu, kerana ni, tidak kerana Allah, tak ikut Islam, bukan kerana Islam, kalau mati di medan perang pun bolehlah bahagian negara tu, bolehlah. Tapi bahagia Allah Ta'ala,
Nothing, tak ada apa pun. Ni kita kena betul molek. Kita nak tupai negara, kau nak tupai bangsa, kau nak tupai Allah Ta'ala. Bangsa Melayu ni setara mana sangat kak? Negara ni setara mana sangat kak? Tu. Tapi manusia jadi sesak kerana berpegang kepada ideologi ini. Sesak. Dia panggil sesak barat. Sebab ideologi dibawa oleh orang barat. Wak mari ke negeri kita, dan kita jadi pok teruk. Jahiliah kebangsaan ni pun panjang cerita dia. Buat Islam ambil kebangsaan, buat Islam ambil nasionalisme, lepas tu capur-capur sikit dengan Islam. Tak gerak, sesak tu. Dia kena Islam 100%. Apabila ambil Islam 100%, bangsa pun bawah Islam, negara pun bawah Islam, segala macam pun di bawah pimpinan Islam, barulah jadi Islam sengati. Biar Islam ya kawal benda tu. Bukan mana boleh kita ambil Islam, kita tolak soal bangsa. Bukan boleh kita tolak soal negara. Tidak. Tapi kena Islam duduk dalam atas. Islam yang segala-galanya. Tu. Tapi bagi orang yang berjuang atas dasar bangsa ni, dia kira bangsa dia. Apabila bangsa dia tak marah, Islam marah pun tak apa. Tak. Bagi ni, bagi Allah Ta'ala marah, bagi Quran marah, bagi hadis marah, tak betul dengan Islam. Tapi oleh kerana bangsa Melayu tak marah, jadi tak apa pasal bangsa Melayu tak marah. Dia jadi kalih begitu ya. Orang nasionalis lah betul lah. Bangsa tu dia ambil kira. Bukan makna orang berjuang Islam tak ambil kira bangsa. Bangsa ni kita ambil kira juga. Kita jaga tanah air, kita jaga bangsa, kita jaga hak-hak, kita jaga. Tapi semua mengikut peraturan Islam. Semua mengikut peraturan Islam. Biar boleh faham balik. Bukan makna berjuang Islam kat tolak bangsa dak. Bukan tolak negara, tapi betul benda tu dengan Islam. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak dilahirkan, dia tak pernah istihad bahawa dia berjuang atas dasar bangsa. Dia tidak pernah istihad dia berjuang atas dasar negara. Dia berjuang untuk menegakkan Islam, berjuang fisabilillah, ikut peraturan Allah Ta'ala. Maka dalam itu masuklah soal negara, soal bangsa, soal semua sekali pembelaan hak dan segala macamnya, masuk bawah tu belakang. Hak ni masih duk pening lagi, kat berat lah. Orang suruh mengaji tak mengaji. Dan duk marah panggil kering kotel dengan jahil gitu je lah. Duk pertahan jahiliah. Jadi bawa daripada barat dengan tidak berasa sesak pun. Padahal lama dah sesaknya. Famaza ba'dal haqqi illa dhalal. Tak ada lepas pada hak sebenar, kat sesak lah. Lepas pada ajaran Islam, kat sesak lah dia. Sebab tu amo duk tekan sama-sama tuan-tuan semua kita orang Islam ni kena mengaji dasar-dasar Islam. Dasar Islam mengikut Quran, mengikut sunnah, ijma' ulama' dan qiyas. Itu dasar kita. Quran, hadis, ijma' ulama' dan selagi qiyas. Itu hak diputuskan oleh ulama' kita sebagai sumber rujukan kita semua. Lahum ajruhum, orang yang mati syahid ini golongan siddiqin, orang yang benar-benar Islam ni, dia sanggup mati sebenarnya. Dia sanggup mati kerana Allah. Itulah golongan siddiqun. Sebagaimana saudara-saudara kita di Mesir, ya Tuhan beri kemenangan ke dia selama 80 tahun berjuang. 80 tahun berjuang ni tuan-tuan semua, mati syahid, dipenjara, dibunuh, diseksa, dicabut kuku, ada hak buta mata, patah kaki, dizalim oleh pemerintah di zaman itu selama 80 tahun. Dan mereka tidak pernah berganjak daripada perjuangan Islam. Walaupun pada masa itu puak-puak nasionalis parti kebangsaan Mesir yang dipimpin oleh Mubarak benar mereka dengan cara menipu dalam pilihan raya. 99% benar dalam pilihan raya kerana menipu dan rasuah. Tapi Tuhan tak beri benar dengan cara menipu. Tuhan beri dengan cara sekarang ini. 80 tahun lamanya. Mereka itu adalah siddiqun, orang yang benar-benar beriman dengan Allah.
Tak ada yang mati syahid, tak ada yang mati kemenangan, tak apa. Lahum ajruhum, bagi mereka itu boleh pahala. Tuhan bayar semua segala susah lelah dia hak berjuang Islam selama kini. Tuhan beli nyawa dia, Tuhan bayar harta benda semua dengan syurga. Wa nuruhum, dan juga mereka itu akan beroleh cahaya. Cahaya orang-orang siddiqin dan orang-orang yang mati syahid itu. Cahaya ini juga sebagai satu rahmat Tuhan. Dia hidup dalam cahaya. Cahaya sebagai lambai kesenangan. Nah, gelap tu lambai kesusahan. Cahaya ni makna seni. Itulah dia orang siddiqun, orang yang benar-benar Islam, dan akhirnya dia, kerana dia berpegang teguh dengan Islam, dia mati syahid. Itulah dia. Sebab orang Islam, orang berjuang Islam ni Tuhan janji dua, sama ada kemenangan dunia ataupun mati syahid. Kedua-duanya adalah satu kemenangan, bukan satu kemenangan berlaku. Dan alhamdulillah, apabila berlaku kemenangan di Mesir ni, baru benar, baru Islam tu berat juga tu nak buat tu, kan? Tapi baru benar Islam. Puak-puak munafik tak suka kemenangan Dr. Mursi di Mesir ni. Puak-puak munafik di mana-mana pun tak suka. Nah, termasuk ulama Azhar yang sokong rejim Mubarak, rejim nasionalis sebelum pada ni pun tak suka juga dengan kemenangan Mursi ni. Tu ulama sendiri, ulama yang duduk selama kini duduk sokong Tauruk kan. Kepada Islam benar dia tak suka. Sebab lama dia duduk sokong Tauruk, duduk sokong kesesatan, duduk sokong kerajaan sesat. Ada juga anak ambau cerita, ada ulama, bukan semualah, ada ulama pasal jenis ulama cap gapo tak tahulah. Tak suka pada Dr. Mursi ni kerana dia naik atas nama Islam. Atas nama kafir tak apa, atas nama Islam tak boleh. Ada jenis-jenis ulama jenis lagu tu. Dan alhamdulillah, berita-berita yang kita terima, 2-3 berita besar kita terima. Semenjak Dr. Mursi naik, nombor 1 sekali dia istihar, gaji presiden dia, gaji dia sebagai presiden, dia tidak ambil 1 sen pun, bui pada rakyat Mesir belakang. Ni terkejut, dunia terkejut ni. Terabur, terkejut. Tak ada dunia, atas dunia ni presiden yang tak ambil gaji dia. Gaji dia istihadah, dia tak ambil semua sekali, beri ke rakyat negeri Mesir untuk membangun dan membela rakyat negeri Mesir. Dan dia tidak duduk di istana, dia duduk di rumah dia yang sangat sederhana. Tidak duduk di istana presiden, duduk di rumah dia. Dan isteri dia nak diisytiharkan sebagai wanita pertama Mesir, the first lady lah kata sini, kat sini lah, wanita pertama. Kan Malaysia kan ada wanita pertama Malaysia, wanita pertama macam-macam, biasalah. Jadi isteri dia pun nak diisytiharkan begitu juga. Isteri dia tak say, jangan isytihar saya sebagai wanita pertama, saya hanya seorang isteri kepada seorang presiden yang menjadi hamba Allah. Itu di antara benda-benda yang mengejutkan dunia. Dan selepas pada dia benar tu, diceritakan bahawa Presiden Mursi ni gismaya di Jumaat di Masjid Al-Azhar. Gismaya Jumaat di Masjid Al-Azhar, dia kebetulannya pada masa itu terimbil baca ayat, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha', hingga sampai habis ayat itu. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala lah yang memberi kerajaan, pemerintah, kekuasaan kepada manusia, dan Allah Ta'ala boleh cabut pemerintah daripada sesiapa pun di dunia ini. Tu'til mulka man tasha', Tuhan boleh beri kerajaan pada siapa yang dia kehendaki, dan Tuhan boleh cabut kerajaan itu pada siapa yang dia kehendaki. Pada masa tu tiwi suluh ke muka presiden, air mata jom kali. Nak banyak dia khabar.
bahawa dia boleh benar presiden itu bukan kuasa manusia. Itu anugerah Allah Ta'ala nak uji dia setara mana. Tidaklah kata benar presiden kat mula nak melopak lah segala macam dia. Itu di antara benda-benda besar yang berlaku di Mesir, dan kita harap Dr. Mursi boleh membawa Islam sebagai rahmat pada seluruh alam ini. Walladzina kafaru, tapi puak-puak munafik tak setuju lah. Puak-puak munafik di Mesir dan puak-puak munafik di luar Mesir pun tak setuju pasal Mursi naik dengan nama Islam. Dia naik itu nak buat Islam. Walladzina kafaru, dan juga sebaliknya orang-orang yang kufur engkar, wa kazzabu bi ayatillah, serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Wa kazzabu bi ayatina, orang yang kufur dan orang yang bakit lawak dan bakit bohong terhadap ayat-ayat keterangan kami, dia tak percaya. Kafaru tu orang kufur ni biasa kafir dengan hati mula-mula. Wa kazzabu tu mendustakan dua-dua sekali, dengan mulut dan juga dengan hati sekali. Maksudnya hak dia kafir tu tidak duduk dalai saja. Hak kafir dia tu dia luahkan dalam bentuk melawan, dalam bentuk menetai, dalam bentuk macam-macam lah pula. Media masa tak media masa kan. Hingga siapa orang tahu dia ni memang kafir sengati. Ulaika, mereka ini atau mereka itu, ashabul jahim, mereka lah ashab tuai punya neraka. Asal mana ashab ni tuai neraka. Macam ashabul bait tuai rumah. Nah, ashabul jahim tuai neraka. Neraka tu dia jadi tuai. Akan berterusan dengan neraka itulah. Itulah dia nasib orang kafir dan nasib orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah, atau orang yang menentang Islam lah, mudah-mudah tak. Tak kira bangsa dan tak kira di mana mereka berada. Ini dasar ni seluruh dunia ni, tak kira bangsa, tak kira apa. Dan biasanya orang ni sanggup jadi kafir, sanggup mendustakan ayat-ayat Allah, sanggup melawan Islam, sanggup ni kerana kih apa sebenarnya? Kih apa sebenarnya? Biasanya sanggup mereka keluar menentang Islam ni kerana kih dunia yang belakang. Tidak gitu ni. Kih dunia, kih harta benda, kih manusia, kih kebenaran. Kerana kih itulah mereka sanggup jual dunia dengan Islam, ambil dunia tolak Islam. Tidak gitu ni. Daripada sejarah dulu sampai kelar ni pun lagu itulah. Orang sanggup jadi kafir, orang sanggup menentang Islam, orang sanggup melawan Islam kerana kih dunia. Tak. Ya kamu duk sungguh sangat, sungguh semai duk berjuang Islam ni boleh ke apa? Dia tanya boleh ke apa? Jadi tanya nak, maksudnya adalah tu benda hak dia nak tu. Mana kalau berjuang dia tak boleh ke apa satu, maknanya tak ada mana tu. Memang daripada dulu pun orang-orang yang tidak berjiwa Islam ni, sebagaimana kita dengar kan cerita Nabi Muhammad dulu kan, pimpinan Mekah tawar ke Nabi berapa perkara. Dia kata, wahai Muhammad, yang kamu duk bersungguh sangat berjuang Islam ni, nak kau berapa? Kalau kamu nak jadi pemerintah, nak jadi kerajaan, kami sanggup lantik kamu jadi pemerintah sekarang juga. Biar kamu jadi orang nombor satu paling berkuasa, tapi jangan ubah dasar kafir, dasar syirik, dasar yang ada ni, kekal. Kalau kamu nak berjuang ni, kalau nak ke harta benda, kami sanggup bui harta benda banyak mana kamu nak, biar kamu jadi orang paling kaya, tapi jangan usik apa yang ada. Hak jadi amal dari peringkat negara, peringkat masyarakat, sistem, jangan usik. Kalau kamu nak kepada perempuan, kami sanggup cari perempuan, nak orang lagu mana, comel lagu mana. Maksudnya apa? Maksudnya dia baca perut Nabi berjuang Islam ni serupa dengan perut dia. Tu yang benar ya? Dia baca otak Nabi berjuang Islam serupa dengan otak dia. Dia baca matlamat perjuangan Islam tu serupa dengan matlamat dia.
Dia memang puak-puak kafir berjual seluruh zaman ni, nak ke benda, nak ke kuasa, nak ke betina. Tu yang kerja dia. Tu yang selamat asal dia. Lepas tu dia nak kata puak orang berjual Islam, puak tu berjual nak ke benda belakang tu. Berjual nak ke pakat tu, berjual ke nak. Padahal dia sebenarnya naknya. Tu penuhnya nak rakyat. Jadi dia baca perut orang lain tu supaya perut dia. Dia baca puak orang lain, puak Islam supaya puak dia. Memang puak dia gitu pun. Tapi orang berjual as-siddiqun, orang sebenar-benar berjual Islam tidak begitu. Mana ada presiden di dunia sanggup tak ambil gaji dia? Mana ada? Itu dia. Kalau tidak kerana Islam, i'lamu, ketahuilah, orang duduk puja dunia, orang duduk berasa dunia ni segala-galanya, orang duduk berasa Islam ni tak ada gambar satu kerana tak ada dunia. Ingat Tuhan kata, annamal hayatud dunya, bahawa ia dikata kehidupan dunia ini, royaklah dunia ni setara mana kaya kau, sekala mana hebat pun, setara mana royaklah status dunia tu setara mana. Tapi di sisi Allah Tuhan royak la'ibun walahun, dunia ni status dia tidak lain melainkan bawaan hidup yang berupa semata-mata permainan dan hiburan yang melalaikan. Dunia ni setakat mana pun dia tak tahan lama. Dia hanya supa dengan mene budak-budak, dan supa benda-benda hiburan yang melalaikan, wazinah, dan juga sebagai perhiasan, serta perhiasan, watafakhur, dan juga dunia ni sifat dia hanya nak bermegah-megah di antara sesama kamu. Tidak gitu ni. Itulah cara hidup dunia. Watafakhurun bainan nas, duk bermegah-megah, nak bermegah-megahkan keturunan, bermegah dengan harta benda, bermegah dengan anak pengikut ramai, bermegah dengan macam-macam lah kemegahan itu. Gelaran tu, gelaran ni, datuk tu, datuk ni, Tan Sri, apa. Jadi dia berasa bermegah-megah. Itu sifat hidup dunia, nak cari kemegahan. Lepas tu main-main, bukan sungguh-sungguh main-main. Dah hiburan yang melalaikan. Habis homo kan begitu ya? Cuba tengok apa nama tu orang main. Ikutlah main gapo atas dunia ni. Main tu main puasa, main tu sudah bola kau gapo kau semua punya time main tu kan. Orang hajur main pun sudah, orang hajur tengok pun sudah. Lepas main tu gapo boleh? Habis homo, habis masa, habis tenaga, habis duit ni. Tapi bolehlah hiburan tu. Tapi boleh bawa ke akhirat ke tak? Boleh tahan lama ke tak bagi tu? Homo habis, duit habis, masa habis, tenaga habis, sorok pun habis, bersorok kadang-kadang. Tapi gapo boleh? Begitulah dunia, begitulah sebentar ya. Punya tengok tu sedap semata, lepas tu habis begitulah. Dunia pun begitu je, sebentar je. Kalau permainan pun sebentar, kalau hiburan pun sebentar je, kalau perhiasan pun sebentar je, dan duk berbangga-bangga dia pun sebentar je. Wa takasurum fil amwal, dan nak bagi banyak harta benda. Daripada ratusan jadi ribuan, daripada ribuan jadi jutaan, bagi banyak harta benda. Wal aulad, sama juga anak pinuk, cucu ramai, pengikut ramai dan sebagainya. Begitulah hakikat dunia. Hakikat dunia ni kalau tak ada Islam sebutir, dia jadi lagu itulah, jadi pemain, jadi penghibur, pengamal, perhiasan, berbangga-bangga. Lepas tu duk main bagi banyak harta benda. Berbangga-bangga, bangga dengan nombor apa ada. Nombor kereta tu, kereta ni, satu kebanggaan. Itu semua dunia di belakang tu. Padahal nombor tu berapa sangat kalau nak kira kan. Tapi dah jadi satu kebanggaan. Dah jadi satu hal pula. Bagai-bagai ni tak laku satu sen pun di sisi Allah Ta'ala. Di sisi Allah je tak ada nilai, tak ada satu sen pun nilai.
Jadi kita duk guna tenaga hak Tuhan beri, mata, telinga hak Tuhan beri, gas segala macam hak Tuhan beri sebagai modal untuk jadi hamba Allah dan membina masa depan di akhirat ni, hangus situ saja. Hangus gitu. Hangus terbakar dalam kehidupan dunia yang sia-sia, yang tidak berdasar pada syariat lah. Kalau hak berdasar pada syariat tu, dia tak panggil dunia dah, dia panggil dunia dan akhirat tu. Ini kira hak lara betul, hak terlucut daripada Islam. Kama sali ghaisin, dia tak ubahlah seperti seperti hujan. Ghais mana hujan, A'jabal kufar, hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur. Hujan kena turun, hujan kena atas bumi, maka hijau naik dah. Padi lah, tumbuh-tumbuhan ke, sayur ke, berapa ke. A'jabal kufar, al-kufar di situ dipanggil penanai-penanai. A'jabah tu makna mengkagumkan, menarik, mengkagum oleh penanai. Kufar di situ bukan makna orang kafir, penanai. Pasal apa penanai dia panggil orang kafir, dia panggil kufar. Dalam banyak kali dah sebut kan. Dia perkataan kafir, kufar ni diguna sebelum Islam lagi. Sebelum Islam lagi, orang Arab dok guna dah perkataan kafir, kufar, jamak dia. Kafir mana yang menutup, kufar mana orang ramai. Kalau ramai dia panggil kufar kan. Kalau seorang kafir, yang menutup ni orang Arab panggil kafir. Tak kira apa lah, sebelum Islam. Sebab tu orang Arab kata kain selimut dia panggil kafir. Dengan molek lah mesti nak faham kan. Kain selimut dia panggil kafir sebelum Islam lagi. Sebelum Islam lagi. Pasal apa kain selimut dia panggil kafir? Sebab kain selimut tu boleh menudung dan menutup orang tidur. Dia selimut kan tak nampak tu dia panggil kafir. Tudung puyuk dia panggil kafir. Kafir juga tudung puyuk. Pasal apa? Pasal tudung puyuk tu menutup tudung, menutup puyuk. Dan puyuk tu tudung menyebabkan hak luar tak boleh masuk, hak dalam tak boleh tubik. Kafir juga lagu tu pun. Ini sebelum Islam Malah dia panggil kafir. Sebab malah ni dia mari, dia menutup siang. Hak cerah-cerah tu, hak dah nampak, mari malah tak nampak, dituduk oleh gelap. Gelap tu pun dia panggil kafir juga. Dan petani-petani pun dipanggil kafir. Kafir juga petani pun. Pasal apa? Pasal petani-petani ini menutup biji benihnya dengan tanah. Dia ambil biji benih dia, buh dalam lubang, ambil tanah, tutup. Kafir juga lagu tu pun. Dia diguna oleh Quran. A'jabal kuffara nabatuh. Tanaman-tanaman yang ditimpa hujan yang begitu hijau itu mengkagumkan, mengkagumkan al-kufar, penanam-penanam dan petani-petani yang menutup benih mereka itu dengan tanah. Mereka tutup benih dengan tanah, sebab itu dipanggil kufar. Diterjemah dengan makna petani. Apabila kena hujan, benih itu naik, tumbuh hijau, memang mengembirakan. Tumbuh-tumbuhan itu mengembirakan petani-petani. Summa yahiju, kemudian dia punya kesuburan itu pula yahiju, bergerak segar. Kau hijau, kau subuh. Itu mana yahiju. Tak? Fatarahu, lepas pada hijau, katalah berapa minggu hijau, berapa bulan masa hijau kan. Lepas hijau tu fatarahu musfarra. Apun habis hijau dia tu, kamu akan tengok pula kuning lah. Jadi udah kuning tu cara tu kan. Lepas pada kuning tu kan, dia akan jadi matilah, hancurlah. Itulah sifat. Selepas itu akan melihat merupa kuning. Lepas pada tu summa yakuna, summa kemudian yakunu, jadilah dia
hutama, hancur bersepai. Mana hancur lebu lah. Kemudian hancur lebu, hutama ni jadi hancur lebu, lepas pada jadi kuning juga. Begitulah. Wa fil akhirati, dan di akhirat nanti, azabun syadid, ada azab yang berat disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia. Orang yang duk gila dunia, duk bertuhan ke dunia, lupa kepada Allah Ta'ala, orang yang mengenepikan Allah kerana dia berasa cukup dengan dunia je, tak payah ikut Allah Ta'ala, ikut dunia pun boleh hidup dengan baik. Dia ketepikan Allah, akan bertemu dengan geruh di akhirat nanti. Orang dia berasa dunia lebih akbar daripada Allah, dia berasa dunia lah segala-galanya. Akhirat nanti disediakan azabun syadid, azab yang teruk, sebab dia bertuhan kepada dunia. Allah lah. Dan kamu berasa dunia sebagai Tuhan, boleh bertuhan, boleh segala-galanya, tupai dunia lah. Wa maghfiratun minallah, dan ada juga keampunan besar minallah, daripada Allah, waridwanun, serta keredaan disediakan bagi siapa? Keredaan daripada Allah disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat. Maknanya manusia atas dunia ni ada dua lah. Pertama, manusia yang mengutamakan dunia. Orang yang berasa besar ke dunia, orang berasa dunia lah segala-galanya, dia ketepikan akhirat. Dia tak era ke akhirat. Kalau era pun sikit-sikit gitu je. Orang yang mengutamakan akhirat, biasanya dia tak tinggal dunia. Kenapa? Sebab dunia tu modal dia untuk membina masa depan di akhirat. Orang yang mengutamakan akhirat ni memang maghfiratun minallah, dia akan dapat keampunan daripada Allah. Ini menunjukkan bahawa tidak semua orang tidak silap. Orang yang mengutamakan akhirat pun ada silap juga. Mesti tak lari dah, kita manusia ni ada kesilapan. Tapi dalam keadaan kita silap pun, kita bersalah pun, kita berdosa pun, keampunan tu penting. Allah ampun orang-orang yang mengutamakan akhirat ni. Orang yang mengutamakan dunia pun salah juga. Jadi kita ni mesti ada salah. Tapi oleh kerana dia bertuhan ke dunia, dia berkiblat ke dunia, dia ketepikan Allah, maka keampunan Allah tidak ada bagi mereka. Kalau mereka, sebab mereka sudah tinggal Allah Ta'ala. Lepas pada dapat keampunan, dapat keredaan dah pun, dan Tuhan maaf semua sekali kan, maka dengan keredaan Allah itulah manusia masuk syurga. Dia syurga ni mercu tanda kepada keredaan Allah. Ada juga orang ada, tak tahulah tafsir yang dia ambil mana yang barat tu. Dia kata kalau kita ni buat ibadat ke berjual Islam kerana nak ke syurga, tak boleh, tidak ikhlas. Dia kata mari mana benda lagu tu. Mari mana dalil dia tu. Kalau barang dia tak betul, mesti Nabi tak akan rayak barang ni. Nabi tak akan tahu syurga-syurga ni. Kamu dah cerita dulu kan, masa perjanjian bai'ah dengan Rasulullah, semasa Rasulullah sebelum Rasulullah nak berhijrah ke Madinah, Rasulullah sudah buat pertemuan dengan puak-puak Ansar Madinah, dan juga orang-orang yang nak membela Rasulullah di Madinah ni. Sebelum hijrah, Rasulullah buat pertemuan di Mina, di satu malam yang sangat menakutkan. Dalam pertemuan itu Rasulullah kata, sanggupkah kamu kalau sekiranya saya berhijrah ke Madinah dengan orang-orang Mekah ni, apakah pembelaan yang kamu janji untuk nak membela Islam dan juga membela kami semua sebagai pekerja Islam? Orang Madinah sanggup semua. Dia kata, ya Rasulullah, kalau Rasulullah berhijrah ke Madinah, kami sanggup belaka. Nyawa kami, harta benda kami, segala-galanya kami sanggup. Yang penting Rasulullah hijrah saja. Dalam perjanjian itu. Lalu Rasulullah pun sangguplah. Apabila Rasulullah sudah dapat kesanggupan daripada orang Madinah untuk membantu Islam, membantu perjuangan Islam, dan membantu orang-orang yang tinggal rumah tangga di Mekah yang berhijrah ke Madinah, Rasulullah pun sanggup. Lepas pada tu bangunlah seorang pimpinan orang Madinah pula. Pimpinan daripada orang Ansar Madinah tanya, ya Rasulullah, sekiranya kami sudah berkorban segala-galanya, kami sudah berkorban segala-galanya untuk Islam dan untuk perjuangan Islam, untuk membela orang yang berjuang Islam,
Jadi gapo nama pula gia kami Rasulullah? Gia kami gapo? Hak kami bolehnya gapo? Rasulullah jawab sepatah saja. Al-jannah. Syurga, Rasulullah kata. Syurga, al-jannah. Itu saja aku boleh royak. Syurga dijanjikan oleh Allah kepada kamu yang membela Islam. Dengar sepatah gitu, semua pakat setuju belaka, senyap belaka. Berasa puas hati dah dengan dapat jaminan syurga daripada Rasulullah. Jadi rasuah ke benda lagu tu? Rasuah lagu tu. Jadi kalau itulah rasuah, maka Rasulullah lewat kerja rasuahnya. Ni lah pakai jahil toke dah ni. Betul lah kena mengaji. So, yang keduanya pula, kalau benda tu salah, Rasulullah tak akan tahu syurga. Rasulullah tidak akan goyak syurga. Ini menunjukkan syurga ni sama dengan ridwanum minallah. Dia keredaan Allah ni benda tak nampak kan. Redha ni sifat Allah Ta'ala yang memang tak nampak keredaan. Sebab keredaan kita tak nampak. Kita kan keredaan kita, kita suka, kita redha, tak nampak barang tu, moga barang duduk dalam. Jadi hak kita nampaknya, hak tu baik luar tu hasil daripada keredaan tu apa? Hasil kalau kita suka pada sesuatu, hasil daripada tu kita bui, kita berkecek molek, kita bergotu, kita bergani, hasil daripada tu sebagai tanda pada keredaan kita tu. Sama juga dengan Allah Ta'ala. Keredaan Allah tu tak nampak. Jadi syurga itulah, keampunan itulah sebagai tanda keredaan. Lepas pada dapat keampunan, manusia sudah jadi suci. Selagi manusia tidak diampun oleh Allah, manusia itu kotor dengan dosa dia, terikat dengan dosa dia, dengan kesalahan dia, kes dia tak selesai. Apabila dapat keampunan daripada Allah, semua kes dia buat, semua dosa dia ampun, dimaafkan, suci bersihlah dia, maka dia diredai oleh Allah. Redha tu mercu tanda keredaan itu, balasan kepada redha itu ialah syurga. Salah gapo je. Sebab redha dengan syurga tu ledah. Redha dengan syurga tu ledah. Cuma redha tu hak tak nampak. Syurga tu hak nampak. Bagai-bagai sama ya. Syurga tu mercu tanda keredaan Allah Ta'ala. Dia kalau kita nak apa yang ada pada Allah tidak salah. Yang salahnya kita nak apa yang ada pada manusia ni. Tu hak salah. Buat ke apa nak ke benda, buat ke tu nak ke benda. Tu salah lah. Buat Islam nak ke benda, hak di tangan orang, bukan di sisi Allah. Di sisi Allah tak apa. Pahala ke balasan ke berapa ke. Itulah bandingnya tuan-tuan semua. Dunia dengan akhirat ni begitulah. Dunia ni walaupun nampak subur, nampak kaya, nampak senang sebentar ya. Lepas tu kat naik kuning juga mula tu dah tuai tu. Tu kata tu tanah meh kuning. Kadang-kadang tuai dia apa kuning, mata kuning. Dan naik mata kuning juga tak lama dah tu. Tak lama dah tu. Tu. Tadi pohon kayu kuning kan, tumbuh-tumbuhan kuning. Ni tuai dia pun naik kuning, perut pun bucik dah ni. Tak lama dah tu. Itulah dunia. Dunia ni sementara ya tuan-tuan semua. Jadi jangan siapa kita korban dunia ni, punuh dunia ni kerana punuh akhirat kerana dunia jangan. Dan Nabi pun sebut dah, hamba pun acak kali sebut dah, peratus dunia dengan akhirat ni hamba dah sebut. Dan Nabi kata rahmat Tuhan ni ada 100. Rahmat Tuhan ni ada 100. Nah, jadi Tuhan waktu mai ke dunia ni hanya 1% saja. Dengan 1% ni dah manusia jadi kaya, jadi senang, jadi batu, jadi mewah, jadi segala macam. Segala nikmat dan kemewahan kekayaan manusia start pada awal dunia sampai akhir dunia dengan hanya menggunakan peruntukan satu rahmat Tuhan aja. Satu ya. Royaklah siapa dia paling kaya atas dunia ni, paling mewah, paling hebat, capur semua sekali daripada awal dunia sampai hanya dalam peruntukan satu rahmat Allah Ta'ala saja. Sebanyak ni 99 rahmat lagi disediakan di akhirat. Jadi makna akhirat ni 99%. Dunia ni hanya 1%. Ni kena faham molek ni. Ni maklumat-maklumat yang diberitahu oleh Nabi ni. Tu dia.
barulah kita tidak jadi kaki dunia, penipu, tertipu dengan dunia. Sebab dunia ni ramai orang tertipu kan. Orang tertipu lah kan, duduk berasa dunia ni lah segala-galanya. Dah ada dunia, tak ada Islam pun tak apa, boleh hidup. Ni masalah kan. Jadi akhirnya tertipulah dia. Wa mal hayatud dunya, dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain illa mata, hanyalah satu kebenaran, kesenangan. Tu dia panggil mata. Mata ni benda yang menyenangkan, tapi dalam tu adanya al-ghurur, kesenangan bagi orang yang terpedaya. Orang yang tertipu dan terpedaya, orang yang tak kenal dunia, tak kenal hakikat dunia, dia berasa dunia lah segala-galanya, kekayaan lah segala-galanya, kebenaran lah segala-galanya. Dia tidak melihat apa di sebalik benda. Dia reti kebenaran je, apa di sebalik benda dia tak reti. Ya, maka dia tertipu lah. Dia berasa dunia lah segala, padahal 1% ni, dunia ni 1% je. Habis homo, habis tenaga, habis segala-galanya, kerana nak ke dunia dengan mengenepikan akhirat. Jadi orang yang paling malas sekali ialah orang yang mengenepikan akhirat, dan dia sanggup menjadikan dunia itu akbar, dunia itu lebih besar. Oleh kerana itulah hakikatnya dunia ni merupakan satu benda yang boleh menipu dan tertipu. Dan ramai apa orang tertipu, ramai dah orang terperangkap dengan dunia, mati dalam kafir, mati dalam munafik, mati macam-macam. Dia duk berasa dunia lah, cukuplah dengan dunia dia tu. Oleh kerana tu kata Allah, sabiqu. Oleh kerana dunia ni sebentar aja. Dunia ni macam, orang panggil kesenangan dunia ni macam sayur-sayuran dan orang panggil apa, tumbuh-tumbuhan aja. Mula-mula tu dapat hijau lah, lepas tu kau hijau, lepas tu kau kuning-kuning juga, mampu gerak. Sebentar ya. Sepengah pergerakan matahari, mula-mula tu awal, lepas tu naik dekat dengan Zuhur, lepas tu Zuhur, lepas Zuhur asar dah tak? Lepas asar dekat dengan Maghrib. Lepas Maghrib tu kak terbenarlah matahari. Itu umur kita sebenarnya tu, pergerakan umur kita. Ya tak tahannya umur dekat dengan Maghrib dah, hidup lidah lagi dia. Allah. Tak khabar-khabar lagi umur dekat dengan Maghrib dah umur tu. Duk tertipu dengan dunia lagi, duk buang masa lagi, duk bazir hidup lagi. Allah, berat ngertilah. Jadi Allah, masalah kita lepayahkan dalam dewan baru ni, kerajaan ada bicara soal tanah terbiar. Tanah terbiar banyak puluh ribu ekar terbiar tanah. Amo bangun, amo kata apa perancangan kerajaan supaya tanah terbiar itu kita nak banding, nak gabung dengan tenaga-tenaga dan orang-orang yang terbiar. Sebab yang terbiar dalam masyarakat Melayu ni banyak. Tanah terbiar, otak terbiar, masa terbiar, tenaga terbiar, banyak barang terbiar. Bukan setakat tanah yang terbiarnya, masa terbiar banyak. Kita tak masa terbiar. Kenapa? Kerana tertipu dengan dunia, tak pandai nak urus. Tak pandai. Oleh kerana tu kita kena cepat-cepat. Sabiqu, kena berlama-lama. Berlama ni tempat dia nak pergi dulu kan. Biar kita boleh dulu. Berlama-lama kamu, berlama untuk mendapatkan apa? Berlama ila maghfirah, untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu. Sebab selagi tak dapat keampunan, neraka jawab dia. Dia keampunilah penentu syurga neraka je. Kalau dosa tu kecil setara mana, kalau dia Tuhan tak ampun, neraka. Itulah hamba dah sebut banyak kali, dakhalatim mar'atun nar fi hirrah. Masuk neraka seorang perempuan kena kis seekor kucing. Dia kurung kucing sampai mati, dia tak boleh makan. Kalau dia lepas kucing itu cari makan sendiri boleh, tapi buat kejahat perut dia tu. Dan dia ni dari segi sembahyang bagus, dari segi puasa bagus, dari segi lain bagus, tapi dari segi kesian belah kaum datang tak bagus. Tak. Dia kurung kucing sampai mati, neraka. Pak kalau kurung orang,
Kalau kurang dalam penjara, sama mati lah mana agak. Secara zalim lah, maksudnya secara zalim. Dia tak bersalah, tak berapa pun, tidak dibawa ke mahkamah, kurung ke, mati dalam jail misalnya, tidak ke zalim, lebih berat ada kucing lagi. Jadi oleh kerana dia zalim, Tuhan tak maaf dosa dia tu. Tuhan tak maaf, jawab neraka. Walau semaya berbagus, puasa bagus, hak lain bagus, tapi kisah Tuhan tidak maaf, neraka. Itu pentingnya kemaafan Allah Ta'ala ni. Jadi maghfirah ni sebenarnya penentu syurga dan neraka. Dosa besar setara mana pun, kalau soal itu diampun oleh Allah, sebagaimana cerita dalam surah itu tu kan, seorang itu mati, sebelum mati dia pesan ke anak-anak dia, pasal dia ada jiwa Islam lagi lah kan. Kalau aku mati, dia kata, oleh kerana aku ni jahat, tak ada harapan dan dapat rahmat Tuhan, kalau lalu kot kubur, sah kena dia. Mana dia percaya azab kubur tu. Jadi dia kata, kalau aku mati, membakar mayat aku ni, pergi tahuk tengah laut, supaya muka nakir tak bercara dah kat aku ni. Jadi boleh mikir lagu tu ni. Bagi tak cukup ilmu lah tu, bakal mikir lagu tu. Tapi anak pun muka jahil seperti dia juga kan. Mati dia buat lagu tu semati, bakar mayat ayah dia ke tahuk tengah laut. Disebut dalam hadis Nabi, apabila dia dibangkit di akhirat, maka Tuhan tanya dia. Dia kata, awak buat lagu ni buat apa yang jadi gini mu? Tuhan tanya. Dia jawab, ya Allah ya Tuhanku, amo buat lagu ni amo kerana amo takut kepada Allah, amo takut kepada azab Allah. Sebab kalau amo lalu kat kubur, sah kena azab kubur. Oleh kerana amo takut, maka amo buat lagu ni lah. Oh gitu kan dia kata. Jadi Tuhan pun naik ke sial dengan takut dia kepada Allah tu, walaupun cara bodoh cara bodoh, cara jahil, cara kapung gitu je, tapi Tuhan maaf, semua dosa dia dimaafkan. Syurga tu lah dia. Tu nak ayat betapa pentingnya maghfirah itu. Sebab tu kita tuan-tuan semua kena pakat cepat minta ampun ke Tuhan, jangan tunggu lama-lama. Setiap hari kita minta ampun kepada syukur-syukur sebanyak 70 hingga sampai 100 kali, serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maghfiratan min rabbikum, keampunan daripada Tuhan kamu. Selagi wajannah, berlomba-lombalah untuk mendapat syurga, untuk melayakkan diri kamu mendapat syurga. Sudah pasti untuk mendapat syurga kena dapat keredaan Allah. Tidak gitu kan? Untuk mendapat keredaan Allah nak buat mana? Untuk mendapat keredaan Allah kena buat hak dia suruh, kena tinggal hak dia lagi dengan ikhlasnya. Nak boleh buat benda hak Tuhan suruh dan nak boleh tinggal hak Tuhan lagi dengan ikhlas, nak buat lagu mana? Kena mengaji lah. Nak mengaji tu pula nak buat lagu mana? Kena lawan nafsu lah sikit. Takkan duk main jadi kalah ke nafsu semua. Tak, punya tanya mengaji ada kerja selalu. Mengaji ni tak kerja ke? Mengaji ni kerja lah, kena masuk dah senara kerja kata mengaji ni. Sekali mari mengaji boleh pahala seperti mengerjakan haji yang sempurna haji tak lagi, tak tahulah. Bayaran kita mahal. Wajannah dan syurga. Syurga tu ikut proses tadi lah. Kena mengaji, kena buat atas suruh. Siapa layak mendapat kerajaan Allah, siapa diampun segala dosa. Syurga ni masa depan manusia sebenarnya. Sebab manusia ni last world, Allah akhir sekali akhirat. Dalam akhirat tu ada syurga neraka. Syurga tempat senang, hidup senang, neraka tempat susah. Dan manusia mana pada dunia, tak ada manusia yang tak senang, dan tak ada manusia yang nak susah. Semua nak senang, tak susah. Tak gitu ni. Cuma nak ke senang, tak susah, nak ke syurga, tak ke neraka ni, dia ada proses dia. Kena ikut Islam tu, kena lawan nafsu tu. Dan jangan jadi pak teruk dunia, jangan jadi pak teruk puak-puak sesat, dan jangan jadi pak teruk nafsu. Jangan. Kita kena jadi hamba Allah. Baru jadi. Syurga ni setara mana, berapa saiz dia, berapa luas dia, berapa batu, berapa ekar, berapa hektar. Dia tak main hektar, dia main arduha ka ardis sama wal ard. Ukur tu, ukuran dia. Syurga ni yang luahnya itu seluas segala bumi dan langit. Segala langit dan bumi. Ardis sama wal ard. Apa?
Maksudnya langit bumi ni capur sekali berapa luas agak-agak? Oh, kalau panggil juru ukur payah nak ukur ni kan. Nak ayat seluas tu lah. Itulah syurga yang dijanjikan. Idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kamu tengok orang duduk dalam syurga, semua duduk dalam keadaan mewah. Sebab Tuhan tanggung belaka segala keperluan hidup. Wa mulkan kabira, dan dilantik menjadi raja yang besar. Itu maklumat awal yang kita terima. Uiddat lil ladzina amanu. Syurga yang begitu mewah dan begitu luas itu disediakan bagi orang-orang yang beriman. Beriman dengan siapa? Sebab beriman kalau tak kena cara pun satu hal juga. Percaya sungguh dah, percaya sungguh-sungguh dah, tapi hak yang dia percaya tu tak betul pula adanya. Dia percaya hak karu. Amanu billah, beriman dengan Allah. Ha, tu dia. Barulah kita orang panggil apuh beriman dengan Allah ni. Susah beriman dengan Allah pun tak apa. Akhirnya apuh. Orang panggil apuh tak? Berbaloi. Wa rusulihi, dan beriman dengan rasulnya. Dan kita beriman dengan Allah, dengan sendiri dah kita buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan lagi. Tak gitu kan? Sebab manusia ni dia ikut apa hak dia percaya. Kalau dia percaya kepada Allah dan Rasul, mesti dia ikut Allah dan Rasul. Taat pada Allah dan Rasul. Ha, tu dia, prinsip dia. Psikologi manusia gitu. Manusia ni dia akan ikut apa hak dia percaya. Ha, kalau dia percaya ke manusia, percaya ke dunia, gitu juga. Tapi percaya ke manusia, percaya ke dunia tak ada nilai di sisi Allah. Yang ada nilainya ialah kepercayaan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Maklumat-maklumat daripada Allah dan Rasul. Itu semua zalika fadlullah. Tuhan beri syurga yang begitu mewah, begitu luas ni, kalau nak kira nak kira bayar dengan amalan tak padan. Nah, itu semua adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Yu'tihi man yasha. Tuhan beri pada siapa saja yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah tu memang mempunyai limpah kurnia yang besar. Setakat itulah dulu. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala, dan yang kurang itu daripada kelemahan dia sendiri, meminta maaf banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah.